Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita dapat bertemu lagi dalam tazkirah kita pada waktu pagi sempena kita sedang PKP ni, yang mana mudah-mudahan kita terus mendapat nikmat dan rezeki daripada Allah. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, menyelamatkan kita daripada virus yang sedang merebak pada saat ini ataupun disebut sebagai pandemik virus COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, bahkan negara kita daripada pandemik ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita nak ceritalah tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita nak baca pada hari ini ialah merupakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan pada kita tentang penyakit yang menimpa umat Islam pada hari ini. Ini nak membicarakan tentang perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman. Sebab kita kena ingat apa yang berlaku hari ini, kita hari ini sedang berada di akhir zaman. Hari ini sudah banyak perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman yang menunjukkan kita sudah dekat dengan kiamat. Satu hari yang pasti berlaku, yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah perkara yang berlaku pada hari ini, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Bahkan yang sedang kita hadapi pada hari ini pun, kita hadapi ujian besar ni, virus pandemik COVID-19 ini. Ini juga merupakan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Jadi kerana itulah kita kena ingat selalu, kita sedang berada di penghujung zaman. Kita sedang berada di penghujung umur dunia ini. Maka kerana itulah kita ni kena sentiasa adakan persiapan, persediaan untuk menghadapilah kehidupan kita pada hari ini. Jadi dalam hadis ini, yang merupakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal bataru wat takathur wa tanajushu fid dunya wa tabaghudu wa tahasudu hatta yakuna al-baq. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
umat aku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Jadi maknanya penyakit-penyakit ni pernah menimpa umat-umat yang terdahulu, yang menyebabkan umat-umat yang terdahulu ni menjadi rosak dan binasa. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, maknanya bila penyakit ni menimpa pada kita hari ni, kita juga akan jadi macam umat-umat yang terdahulu, yang menyebabkan kita boleh binasa, yang menyebabkan kita boleh hancur dan sebagainya lah. Baik, apakah penyakit tersebut? Dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan pada kita ada 6 jenis penyakit ni. Jadi kita ceklah penyakit ni. Kita dok cek balik, kita muhasabah diri kita, kita lihat balik diri kita ni. Dan kita pastikan penyakit ni tidak ada pada diri kita. Dan kalau adalah penyakit ni pada kita, kita cepat-cepatlah kembali kepada Allah, kita tinggalkan penyakit ni dan kita mohon ampunlah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, penyakit-penyakit tersebut yang pertama sekali kata Nabi SAW, iaitulah al-asharu, yang bermaksud terlalu banyak berseronok, terlalu banyak berhibur, terlalu banyak bergembira. Seronok yang lebih-lebih sangat, gembira yang melampau-lampau sangat, berhibur lebih-lebih sangat, melampau-lampau sangat. Kita nak jelaskan di sini yang mana hiburan itu tidak salah. Kita nak berseronok tidak salah, nak bergembira tidak salah. Islam tidak menghalang kita nak berhibur, kita nak seronok, kita nak bergembira, tidak salah. Islam tidak halang. Yang dihalang, yang dilarang oleh Islam ialah berlebih-lebihan, melampaui batasan, sampai menyebabkan melanggar ketetapan syarak, melanggarlah hukum hakamnya, sampai menyebabkan berlakulah benda yang tak baik, berlakulah dosa-dosa yang lain dan sebagainya. Maka ni tak boleh. Kadang-kadang ada orang yang terlalu nak berseronok semata, nak berhibur semata, sampai mereka dah lupa apa yang berlaku di dunia ini. Mereka dah lupa tentang akhirat, mereka dah tak ambil kisah tentang akhirat, tak ambil kisah tentang dosa dan pahala, tak ambil kisah tentang halal haram dan sebagainya, kerana terlalu nak berseronok sangat. Tu dia. Sebab tu kita kena ingatlah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, yang berlaku hari ni dok jadi pandemik hari ni, kita kena ingat ia bukan hanya sebagai satu ujian Allah ke atas kita, tapi juga merupakan satu bala dan azab daripada Allah. Disebabkan apa? Disebabkan dosa yang banyak, disebabkan kemaksiatan yang banyak yang manusia yang kita buat pada hari ni. Maknanya terlalu banyak kerosakan yang dibuat, hiburan yang terlalu banyak, melampaui batasan, sampai lupa kepada Allah, sampai dah tak ingat apa yang berlaku dekat dunia ni, dah tak kisah apa yang berlaku pada saudara-saudara se-Islam kita yang susah di sana sini. Tak nak ambil tahu pasal apa, nak berseronok semata-mata. Jadi itu yang jadi datang azab Allah ni, bala daripada Allah. Kita kena ingat, sahabat-sahabat sekalian, suatu hari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita boleh hancur binasa? Apakah kita boleh hancurlah, boleh orang kata habis semua kita ni, datang bala ni, Allah boleh azab kita begitu saja, padahal di kalangan kita masih ada lagi orang-orang yang soleh, masih ada lagi orang-orang yang baik, orang-orang yang kuat beribadat, orang-orang yang taat pada Allah. Apakah kita boleh binasa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathura al-khabath, ya, apabila dah terlalu banyak keburukan, bila dah terlalu banyak kemaksiatan, kemungkaran yang terlalu banyak, maka boleh menyebabkan datanglah kebinasaan, kehancuran, bala Allah dan sebagainya. Jadi kan itulah kita tinggalkan dosa dan maksiat-maksiat tersebut. Nak berseronok boleh, nak berhibur boleh, nak bergembira boleh, tapi tidak melampaui batas. Jagalah sempadan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut ketetapan syarak.
Itu yang pertama. Dan penyakit yang kedua kata Nabi SAW iaitulah al-bataru, terlalu nak mewah lah. Nak kemewahan sangat, tak salah lah. Kita kena ingat lah tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat. Islam tidak melarang kita nak jadi orang yang terlalu kaya, terlalu mewah, tak salah. Bahkan kita dah dengar banyak kali tentang sejarah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ada di antara mereka sahabat-sahabat Nabi ni sangat kaya, subhanallah. Macam Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman bin Affan, macam Zubair Al-Awwam, Muhammad bin Maslamah. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang sangat kaya, subhanallah. Tetapi mereka ni diredai oleh Allah, disayangi oleh Nabi SAW. Pasal kekayaan yang ada pada mereka tidak menghalang mereka daripada lupa pada Allah. Bahkan kekayaan yang ada pada mereka gunakan untuk mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah kaya mereka, bertambah kuat ibadat mereka. Bertambah kaya mereka, bertambah kuat sedekah mereka. Kerja kebajikan mereka. Bertambah kaya mereka, makin kuat mereka berinfak untuk perjuangan, untuk jihad fi sabilillah, untuk dakwah di jalan Allah dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat Nabi dan para alim ulama yang terdahulu, salafus salih. Jadi macam tu kita nak kaya boleh. Tapi kaya dengan cara yang disebut tadi. Bukan kita terlalu mewah, nak mewah sangat sampai kita jadi lupa diri. Bahkan kadang-kadang ada yang terlalu obses dengan kemewahan ni sampai dia tak kira apa cara dia nak dapat kemewahan ni, dia tak kira. Cara tu dosa ke, cara tu datang pahala ke, cara tu halal ke, haram ke, dia tak kira. Yang penting dia dapat kemewahan kekayaan itu. Kalau macam ni sangat masalah. Tu dia. Ada orang yang jenis obses dengan kekayaan tu. Sampai tahap tu dia tak kisah. Walaupun orang kata menganiaya orang sekalipun, menipu orang sekalipun, orang jadi susah sebabkan dia tak kisah benda tu. Yang penting dia mencapai kekayaan. Inilah penyakit yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Ini penyakit yang kedua. Kemudian penyakit yang ketiga kata Nabi SAW iaitu wat-takatsur. Iaitu jenis penyakit yang ketiga ni duk himpun harta sebanyaknya. Maknanya terlalu sibuk menghimpunkan harta. Terlalu sibuk duk cari harta. Yalah, kita sebut tadi tak salah nak cari harta, nak kaya. Kita dah sebut pada tazkirah yang lepas. Allah sebut dalam Quran, aqimus salah wa atuz zakah. Ayat ni 27 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Allah suruh kita membayar zakat, nak menunjukkan kita kena jadi orang yang berharta. Sebab bila ada harta baru boleh bayar zakat. Jadi maknanya tak salah nak cari harta, nak himpun harta, tak salah. Tapi janganlah kita duk sibuk benar cari harta sampai kita meninggalkan kewajipan kita. Itu maksud dia. Jenis penyakit ni jenis duk cari harta tak habis-habis. Sampai dia tak ada masa nak melaksanakan ibadat. Tak ada masa dia nak melaksanakan perintah Allah. Tak ada masa dia nak melaksanakan kewajipan. Dia tak ada masa. Duk sibuk sangat, subhanallah. Duk beri alasan lah kesibukan dia lah. Duk ajak sembahyang, nantilah duk sibuk lagi ni. Duk ajak ibadat, nantilah duk sibuk lagi ni. Duk sibuk cari harta lah, duk sibuk. Tu yang bimbang. Ni penyakit. Penyakit ni penyakit yang ketiga. Kemudian penyakit yang keempat kata Nabi SAW iaitulah watanajushu fid dunya, saling menipu untuk mendapatkan dunia. Ni penyakit lah. Disebabkan nak keduniaan sangat, sanggup menipu orang. Saling menipu. Menipu dengan adik-beradik sendiri, sanggup menipu adik-beradik sendiri. Subhanallah, dengan saudara mara sendiri, sahabat-sahabat baik sendiri sanggup. Sebab semata kerana nak dunia. Ni hati-hatilah. Kita pun dah tahulah benda menipu ni tak elok, dosa kan.
Jadi jangan sampai dikaburi dengan dunia tersebut sanggup kita menipu manusia. Penyakit ni. Jadi kan itu apa-apa pun letakkan ketakwaan. Nak cari harta, nak dapatkan dunia, pastikan ketakwaan di hadapan kita. Bila ada ketakwaan pada Allah Ta'ala, barulah kita takut nak buat dosa. Barulah kita akan mencari harta, cari dunia dengan cara yang betul. Cara yang jujur, bersifat amanah, cara yang diredai oleh Allah, yang diajar oleh Nabi SAW. Ni berdasarkan iman, berdasarkan ketakwaan pada Allah. Maka tak akan berani kita nak melakukan dosa ni, tak berani nak khianat harta orang, tak berani kita nak aniaya orang, tak berani kita nak menipu orang. Pasal kita takut pada Allah. Pasal kita sedar setiap benda yang kita buat ni akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Jadi pasal itu kena letakkan keimanan, letakkan ketakwaan pada Allah. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, penyakit yang kelima iaitu watabarudu, saling marah. Saling dok marah. Yalah, suka bergaduh. Ni berat. Tahulah sekarang ni orang kata stres, tekanan tu banyak hari ni. Tekanan kos sara hidup kita. Yalah, macam sekarang ni pula kita ni diuji macam ni, di PKP kan kita ni, menyebabkan kita nak cari duit pun payah, kita nak bergaul dengan orang pun payah, macam-macam yang kadang-kadang menyebabkan ada orang kita jadi stres, tertekan. Jadi bila dok stres sangat ni, kadang-kadang tak terkawal menyebabkan dok mengamuk, marah sebagainya. Kita kena cool down lah, kena banyak sabar, kena ingat ini semua ujian daripada Allah. Dan kita kena ingat kadang-kadang marah ni boleh menyebabkan berlaku lebih buruk lagi. Buruk macam mana? Berlaku pertengkaran, pergaduhan antara kita lah. Menyebabkan kita bergaduh, adik-beradik kita, saudara mara kita, sampai ke tahap lebih teruk lagi, sampai memutuskan hubungan silaturahmi kita. Itu berat. Bila sampai tahap tersebut, ini satu dosa yang besar. Memang dah Nabi sebut dah, Quran pun sebut dah, bila Nabi kata tentang orang yang fasik. Bila Allah kata tentang orang yang fasik, alladzina yanquduna ahdallah wa ahda rasul alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, ila akhir ayat. Ayat ni Allah sebut orang yang fasik ni antaranya apa? Mereka yang memutuskan. Ya Allah suruh sambung ni, sambung jaga hubungan adik-beradik, jaga hubungan saudara mara ni, Allah suruh jaga hubungan ni. Tiba-tiba diputuskan, ini satu dosa yang besar, orang yang fasik, kata Allah. Tu. Ni sebab bila kita tak jagalah perasaan kita, tak suka marah sangat. Kadang-kadang benda yang kecil kita marah, siapa punya teruk, bergaduh adik-beradik, tak bertegur siapa bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang ni, kadang-kadang sampai tahap tak bertegur siapa berpuluh tahun, sampai nak mati pun tak mau layan dah, tak mau fikir dah. Mana tak mau tengok adik-beradik ni walaupun nak mati dah. Na'udzubillah, ni benda yang salah. Kita akan benda nak cerita pasal silaturahim ni panjang. InsyaAllah nanti akan datang kita akan ada tazkirah khusus tentang silaturahim ni, hubungan ukhuwah kita ni. Ni benda besar ni. Jadi maknanya kena banyak tenang lah. Jangan suka duk marah. Baik. Kemudian yang keenam, kata Nabi SAW, وَتَحَاسُدُوا حَتَّى يَكُونَ الْبَغْضُ. Tu dia, saling hasad. Hasud menghasut. Hasad. Saling hasad. Sehinggalah jadi zalim. Menganiaya orang. Ni berat, hasad. Hasad dengki lah. Ataupun hasud. Jadi hasud menghasut ni kenapa? Kerana hasad dengki. Hasad dengki ni dosa besar. Kita dengar ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut pada kita, hasad dengki ni boleh menghilangkan amal-amal kita seperti api yang membakar kayu. Nak kata besarnya dosa ni hasad dengki. Bahkan lebih teruk lagi disebut Nabi tadi, Nabi kata hasad dengki sampai ke tahap berlakulah
permusuhan, berlakulah kezaliman, penganiayaan. Hari ni tengok akhir zaman dia orang duk dengki ke orang lain, buat fitnah ke orang tu, jatuhkan maruah orang tersebut, aibkan orang tersebut. Bahkan lebih dahsyat pada hari ni, ada orang kita hari ni duk dengki sangat ke orang ni, dia duk sihir. Sihir orang tu, santau orang tu, macam-macam lah. Ni dia, na'udzubillah. Jadi pasal itulah ni penyakit, kita hindarkan. Jangan ada sifat hasad dengki, hindarkan diri kita daripada sifat tersebut kerana ia mendatangkan dosa yang besar. Jadi kerana itulah ini antara penyakit yang Nabi sebut, penyakit yang menimpa umat pada hari ni. Ada penyakit ni rosak kita, hancur kita macam umat yang terdahulu. Dibinasakan oleh Allah pasal ada penyakit-penyakit ni. Jadi kita duk tengah PKP ni, inilah peluang Allah bagi kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita cek balik, untuk sedar balik kesilapan kita, kekurangan kita, kesalahan kita, dan kita segeralah kembali pada Allah, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, tinggalkan penyakit-penyakit ni, insya-Allah. Bila bersungguh kita bertaubat pada Allah, Allah akan tarik balik ni azab Allah, bala ni, Allah akan tarik ujian ni, insya-Allah. Jadi kali itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, kita teruskan keimanan kita, ketakwaan kita, insya-Allah. Kuatkan kesabaran kita, kuatkan iman kita. Jadi kita berdoa pada Allah, kita minta Allah kuatkan iman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, nasihatkanlah tubuh badan kami. Wa nawwir qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah cahaya pada hati kami, wa tsabbit imanana. Dan ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah, wa tsabbit imanana, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Wa ahsin a'malana, dan ya Allah, cantikkanlah segala amal ibadat kami, ya Allah. Wa wasi' arzaqana, dan ya Allah, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khair qaribana, ya Allah, segala yang baik itu dekatlah bagi kami. Wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribana wa 'ani syarr ab'idna, dan ya Allah, segala yang buruk jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Waqdi hawaijna fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Semua ni kabulkanlah, ya Allah. Inilah untuk kebaikan agamaku, untuk agama kami, untuk dunia kami, untuk akhirat kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita minta teruskan subscribe, like, sebarkan tazkirah ini. InsyaAllah kita akan bersambung pada slot yang akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.